pada 7 April hari tu Datuk ada kata test kit kita berkurangan dan boleh untuk masa seminggu. So apa status sampai setakat ni? Okey, kapasiti makmal harian yang kita ada sekarang ni ialah setiap hari kita dapat melaksanakan lebih kurang 10,329 ujian sehari. Tetapi kapasiti kita, keupayaan kita boleh tingkatkan lagi ke 11,546. Jadi daripada 43 makmal yang kita ada. Jadi makmal kita sekarang ni kita lihat bagaimana kita dapat meningkatkan kapasiti makmal kita, dan mungkin ada masalah reagen, tetapi kita telah melaksanakan beberapa strategi untuk kita meningkatkan keupayaan makmal kita. Yang pertama, kita meningkatkan mesin otomasi di makmal COVID-19 yang sedia ada. Jadi kalau kita guna automated, boleh kita laksanakan ujian kita dengan lebih cepat dan lebih pantas. Ya. Yang kedua ialah pertambahan peralatan di makmal COVID sedia ada. Dan ketiga, menggunakan gene expert yang sedia ada. Dan yang keempat ialah perolehan gene expert tambahan bagi perluasan makmal-makmal yang lain. Dan kolaborasi dengan Angkatan Tentera Malaysia, MOSTI, makmal-makmal universiti dan juga makmal swasta. Dan kita juga ada makmal mitigasi yang berinput tinggi, contohnya dengan kerjasama dengan BGI, dan kita evaluasi sekarang ni kita masih dalam peringkat membuat penilaian dan verifikasi rapid test kit antigen. Dan jadi mungkin dengan penilaian kita dari semasa ke semasa, kita harap dapat atau kenal pasti satu test kit yang tepat dan juga reliable. Jadi setakat ni kita tak jumpa lagi test kit yang tepat dan reliable. Setakat ni memadai sebab kita dari segi reagen kita dapatkan perolehan secara pukal untuk mendapatkan banyak lagi reagen. Dan mungkin kita dapat berkongsi sama reagen di antara universiti ataupun dengan Kementerian Kesihatan. Jadi kita tengah berurusan dengan perolehan tersebut. Tetapi yang penting ialah menggunakan ujian RT-PCR, iaitu jangka masa ujian tu memakan masa. Contohnya 6 jam sekurang-kurangnya. Tapi kalau jumlah kes bertambah, maka keputusan ujian pun lambat, mungkin dalam 24 jam ataupun 48 jam. Hatta sekali kalau kita lihat di hospital swasta pun jaminan mereka ialah memberi ujian tersebut dalam tempoh 24 jam. Adakala mereka juga tak dapat memenuhi tempoh 24 jam tersebut. Jadi kita kena lihat satu ujian yang cepat dan tepat. Jadi cepat dari segi turnaround time. Kalau kita dapat laksanakan satu ujian COVID-19 ni dalam tempoh masa setengah jam ataupun 1 jam, itu adalah paling baik. Tetapi setakat ni kita tak jumpa lagi ujian rapid test kit yang dapat berkesan dengan ketepatan yang tinggi. Dan yang kedua ialah dari segi point of care testing. Berarti kita tak payah hantar spesimen tu ke makmal. Jadi kita boleh laksanakan ujian tu dengan cepat dan tepat di tempat tersebut. Contohnya di klinik ke ataupun di hospital. Jadi kalau kita dapat laksanakan ujian tersebut, maka lebih memudahkan kita untuk mendapatkan ujian dengan cepat, dan pending cases pun akan kurang. Sebab pending dan menunggu keputusan. Kalau keputusan lebih pada 24 jam, 2 hari pending contohnya. Jadi kita masih dalam proses melihat. Hari ini kita ada satu test kit daripada Korea lagi dan canggih, dan kita dah didaftarkan dengan IMR, dan mungkin sehari 2 lagi kita akan melaksanakan ujian klinikal supaya memastikan kes-kes ini yang kita gunakan ujian rapid test kit ni berkesan. Sebab kita tak nak ulang kesilapan, contohnya di negara Sepanyol, dan baru-baru ni kita memaklumkan di UK juga mereka membeli rapid test kit, dan bila sensitivity dia kurang, jadi false negative and false positive. Kalau kita ada false negative dan false positive, ada kemungkinan yang negatif kita kata positif dan positif kita kata negatif. Yang mana kita kata negatif sebenarnya positif. Ini uji semula dengan RT-PCR positif pula.
Yang ini mungkin jadi ada ketidakketepatan dari segi melaporkan ujian. Jadi apa yang penting ialah ujian yang kita guna mestilah tepat dan sebolehnya cepat.